Penonton yang dimuliakan, apakah pernah kita bertanya kepada diri kita, berapakah usia alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, berapakah dan apakah yang akan berlaku sekiranya alam yang kita huni ini bergegar dengan begitu saja? Pernahkah kita menghitung dan mengirakan berapa jauhkah lagi perjalanan masa yang akan dilalui oleh bumi dan seluruh jagat raya ini? Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kita bersama kembali dalam rancangan Halakah, dan saya tuan rumah anda, Ahmad Sulaiman, akan bersama anda dalam 1 jam berikutnya. Kita akan bersama dalam rintis 30 episod yang akan kami paparkan semuanya tentang kiamat. Dan seperti minggu-minggu lalu, banyak yang telah pun kita berikan analisis yang sangat berguna dan bermakna kepada penonton untuk kita memahami dengan lebih teliti tentang perjalanan bumi, perjalanan alam semesta menuju kepada kiamat. Bukanlah untuk menakutkan, tetapi fakta yang ada sememangnya menakutkan. Baik, pada minggu ini kita akan mengupas satu topik yang saya fikir sangat menarik, yang kita namakan sebagai isyarat mata satu. Dalam isyarat mata satu ini, kita akan melihat sejauh mana sistem pemerintahan Dajjal telah pun berlegar dalam kehidupan kita. Dan isyarat-isyarat seperti simbol mata satu ini sememangnya banyak berada di persekitaran kita. Dan di dalam episod pada kali ini juga kita akan melihat apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai teknologi HARPS, H-A-A-R-P-S, H-A-A-R-P, yang dibangunkan di Alaska, Amerika Syarikat. Dan bagaimana HARPS ini didakwa, dikatakan membentuk satu perkara yang agak menakjubkan. Bagaimana HARPS digunakan untuk menyerang sesebuah negara dalam bentuk cuaca. HARPS juga boleh digunakan untuk membentuk satu ombak yang besar sebagai tsunami. Apakah Aceh pun yang menerima tsunami itu berpunca daripada perbuatan tangan manusia yang dinamakan sebagai HARPS. Dan HARPS ini adalah salah satu daripada program yang dinamakan sebagai frekuensi penyelidikan frekuensi tinggi aurora aktif yang terletak di Alaska, Amerika Syarikat. Seperti pelik bunyinya, bagaimana cuaca boleh digunakan untuk menyerang sesebuah negara. Adakah itu benar? Sejauh manakah itu benar? Kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita. Kita persilakan Dr. Daniel Zain Abidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan Haji. Ya, apa khabar? Syukur baik, Tuan Haji. Doktor sihat? Alhamdulillah, syukur baik. Alhamdulillah. Sila, kita ambil tempat. Okay. Dan bersama kita, apakah mungkin, Doktor, kita kata pada minggu ni kita tidak ada indikator. Adakah mungkin begitu? Oh, mesti kena ada indikator juga? Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab apa? Sebab ayat Quran tu penting. Baik. Baik, insyaAllah. Silakan Ustaz Tarmizi Ali, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah berpeluh Ustaz. Belum kita mulakan lagi, tapi Ustaz dah berpeluh. Baik, silakan Ustaz untuk mengambil tempat masing-masing. Baik, penonton yang dimuliakan, dalam perjalanan manusia menuju kepada kiamat ini, kadang-kadang orang tak berapa suka, orang tak berapa menggemari apabila kita bercakap tentang kiamat. Ya. Padanya mungkin barangkali bukan waktunya, Ya. bukan zaman dia, Ya. dan jauh lagi barangkali. Tetapi fakta yang kita kumpulkan dalam analisis dan kajian yang dilakukan oleh Halakah menunjukkan bahawa kiamat sebenarnya makin hampir. Ya. Sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, itu terpulang kepada saudara dan terpulang kepada umat Islam bagaimana untuk kita mentafsirnya. Tapi kalau saudara mengikuti Halakah pada 30 minggu, selama 30 episod, saudara akan dapat melakukan satu kesimpulan bahawa sebenarnya kita sedang berdepan dengan satu tanda-tanda besar kiamat yang bakal muncul satu demi satu. Dan kita telah pun berada dalam fasa masa keempat, seperti yang kita kupas pada minggu-minggu berikutnya, dan pasti ini bukanlah menyebabkan kita akan rasa duduk dengan selesa apabila kita bercakap tentang kiamat. Saya akan minta Dr. Daniel bercakap tentang projek HARPS sebentar lagi dengan lebih lanjut. Baik, saya nak mulakan Halakah pada minggu ini dengan soalan yang pertama. Doktor, soalan saya tentang kiamat. Tapi sebelum itu saya nak kaitkan dengan satu jemaah Dajjal yang mengatakan bahawa apakah benar bahawa dunia kini sedang diperintah oleh jemaah Dajjal. Ya. Terima kasih Tuan Haji, Ustaz Tarmizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim bertaraf sahih, pada suatu ketika sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari pernah berlayar bersama lebih kurang 30 orang sahabat yang lain, dan mereka terbabas di sebuah pulau. Di pulau itu mereka bertemu dengan Dajjal. Dajjal ketika itu dirantai kaki dan tangannya. Tidak mampu bergerak, tidak mampu pergi ke mana-mana pun. Sedangkan Dajjal yang sebenarnya pada ketika ia keluar, ia mengelilingi dunia dengan cepat dan mudah sekali. Tetapi ketika itu dia sedang dirantai. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Dajjal. Dan dia bertanya kepada sahabat beberapa persoalan. Salah satunya berkaitan dengan air tasik Tiberia yang telah kita kupas sebelum ini. Adakah ia sudah kering? Jawapan para sahabat ialah ia masih lagi digunakan untuk mengairi tanaman dan sebagainya. Belum kering. Dajjal mengatakan ia bakal kering. Maksudnya ketika air tasik Tiberia kering, itulah era Dajjal sebenarnya. Maka sekaligus untuk menjawab persoalan haji tadi, iaitu adakah kita sudah berada di era di mana Dajjal sedang menguasai kita, maka kita hendak mengatakan belum lagi. Tetapi sudah pastinya Dajjal tidak keluar, dan kemudian selepas dia keluar baru dia membina pemerintahan dan sistemnya. Tidak. Sudah pastinya ketika Dajjal keluar, sistem-sistem yang ada di dunia sudah bersedia untuk menerima Dajjal itu. Sebab Dajjal ini di sudut namanya, dia berasal dari kalimat Dajalah. Dajalah artinya menimbus sesuatu, menimbus kebenaran. Di dahinya ada kafarah, membawa kekufuran. Dan kekufuran dan penimbusan terhadap kebenaran sudah pasti akan wujud terlebih dahulu sebelum Dajjal keluar. Dan kita melihat di era kita, di era fasa keempat ini, kita melihat kekufuran berleluasa. Seperti yang kita bicarakan sebelum ini, isme kufur begitu banyak. Sekularisme, Machiavellianisme, hedonisme, saintisme dan sebagainya. Ini isme yang bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan Islam. Dan ia dipopularkan dengan megah sekali. Sekaligus, ia berkaitan dengan kafarah, kekufuran. Ia juga berkaitan dengan usaha menutup kebenaran. Jadi Dajjal belum keluar. Tetapi suasana sudah kondusif untuk menerima Dajjal yang disebut sebagai Al-Masih. Saya nak ulas sedikit, nak menerang sedikit tentang Dajjal Al-Masih ini. Al-Masih ini untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga disebut gelaran Al-Masih. Untuk Dajjal juga Ustaz, juga diberikan gelaran Al-Masih. Ini kekayaan bahasa Arab. Kita buka kamus Arab Agung, Lisanul Arab, kita bincang ini, kita dapati Al-Masih ada dua maksud besar. Satu maksud ialah Al-Masih yang membawa kebenaran sesuai dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Satu lagi maksud Al-Masih ialah yang membawa kemungkaran sesuai dengan Dajjal yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Dajjal belum datang, tapi eranya sudah dekat sebab kekufuran dan sistem-sistem yang Dajjal suka sudah nampak pertandanya semakin subur pada hari ini. Namun Dajjal tidak mustahil, boleh kita katakan sudah ada berdasarkan hadis tadi. Tapi dia belum lagi keluar, rantai-rantai itu masih orang mengikatnya, masih lagi menyebabkan dia tidak boleh bergerak, tapi masanya sudah hampir, insya-Allah. Baik, sebelum kita pergi kepada Ustaz Tarmizi, satu soalan saya nak berikan kepada Dr. Daniel. Maksudnya, seperti yang Doktor jelaskan tadi, sistem Dajjal telah pun lengkap, sempurna dalam waktu sekarang. Ya. Doktor setuju? Sudah menghampiri kemuncaknya. Teknologinya juga berada di tahap kemuncak. Ya. Kita akan bahaskan tentang pembentukan cuaca sebagai satu usaha untuk menyerang sesebuah negara. Teknologi Dajjal. Ya. Dan soalan saya kepada Dr. Daniel, sistem Dajjal telah pun lengkap.
hampir lengkap. Hampir lengkap. Wujud sebelum datangnya Dajjal yang sebenarnya. Tapi apakah dalam waktu sekarang, dalam hiruk pikuk dunia ini, apakah doktor memikirkan bahawa umat Islam majoriti tahu tentang perkara tersebut? Saya meyakini ramai umat Islam dia tidak sedar tentang senario di mana sistem ini sudah menguasainya. Dan dia sedang mengikut sistem kufur ini secara yang selesa tanpa dia menyedarinya. Saya merasakan pada pandangan kerja saya, itu yang sedang melanda umat Islam pada hari ini. Sebab itu, merupakan suatu kewajipan kita untuk menyedarkan umat bahawa kita sebenarnya sudah diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah memberitahu pada kita tentang perkara futuristik. Agama kita menceritakan tentang rasul-rasul sebelum ini untuk diiktibarkan. Agama kita juga menceritakan tentang hal ehwal semasa. Agama kita juga menceritakan tentang hal ehwal akan datang. Itu maksudnya futuristik. Tetapi saya meyakini ramai juga umat Islam yang tidak tahu aspek futuristik ini. Lantas bila kita bercakap tentang kiamat, kita bercakap tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat termasuk Dajjal, kita sedang bercakap perkara agamawi. Perkara yang ditekankan agama sebab ia disebutkan oleh Allah dan Rasul. Dan mengetahuinya, memahaminya merupakan suatu yang penting sebab dengannya kita ada ilmu berkaitan apa-apa kemungkinan yang bakal datang pada kita, sekaligus kita ada persiapan dan boleh membina kekuatan. Itu kepentingan kita bicarakan tajuk-tajuk seperti ini sebab dia tajuk agamawi. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Di dunia pada waktu ini, di seluruh dunia pada waktu ini, simbol mata satu. Simbol mata satu merupakan satu brand, satu jenama yang mengagungkan dan bakal menyambut ketibaan Dajjal. Mereka akan menjadikan Dajjal sebagai pemimpin dan Tuhan yang satu. Kena bersedia, kena tahu dan kena faham topik ini. Baik, kita dengarkan dulu indikator dari Ustaz Tarmizi. Saya fikir ayat peringatan pertama yang akan kita bacakan yang seperti biasa di dalam halakan. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji, bahagia Datuk Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk indikator yang pertama, seperti mana Datuk sebut tentang walaupun Dajjal belum keluar, tapi dia punya kekufuran berluasa. Tentang penerimaan sudah ada. Dan kita lihat satu ayat yang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam surah Al-Hadid. Satu ayat sahaja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup berupa semata-mata permainan dan hiburan serta perhiasan, juga bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan kekuatan bangsa keturunan, serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuh tanaman menghijau, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihat berapa kuning, akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui bahawa akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan keduniaan itu.
dan keampunan besar serta keredaan Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia tidak lain tidak bukan hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Kita akan jumpa lagi selepas ini dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Halakah. Ia pasti datang. Penonton yang dimuliakan, dalam zaman moden ini, orang mungkin tidak lagi menggunakan tentera untuk menyerang sesebuah negara. Orang mungkin tidak perlu lagi menurunkan tentera melalui udara untuk menyerang sesebuah wilayah. Tapi, orang menggunakan cuaca untuk menyerang sesebuah negara. Meranapkan segala fasiliti, meranapkan segala makhluk yang berada di situ, dan yang paling istimewanya, menyerang sesebuah negara menggunakan senjata, tidak ada apa yang boleh dapat dibuktikan di peringkat pengadilan. Dan pasti orang akan mengatakan bahawa ia adalah kerana sifat semula jadi alam. Namun benarkah tsunami yang menghantam Aceh dan benarkah tsunami yang menghantam Jepun merupakan satu perkara yang berlaku dalam semula jadi cuaca, ataupun ianya adalah berpunca satu perlakuan yang dilakukan oleh satu teknologi yang dinamakan sebagai HARPS. HAARP yang seperti yang telah pun kita katakan tadi merupakan satu projek rahsia yang digunakan oleh tentera udara Amerika Syarikat, tentera laut Amerika Syarikat dan beberapa buah universiti di Amerika dan letaknya di Alaska, dan salah satunya merupakan salah satu daripada senjata paling canggih yang digunakan oleh manusia pada hari ini, dan juga merupakan salah satu teknologi yang dikaitkan dengan Dajjal Al-Masih. Dajjal yang sebenar belum keluar, tapi kejahatan yang berlaku pada hari ini adalah petunjuk ajaran yang dilakukan oleh Dajjal dengan kelompok pemuja Dajjal. Baik, Dr. Daniel, soalan saya cukup mudah saja. Apakah benar berdasarkan analisis yang dilakukan, projek HAARP ini, HARPS ini, merupakan salah satu senjata yang menghentam sesebuah negara dalam bentuk cuaca? Sejauh mana kebenarannya? HAARP bermaksud High Frequency Active Auroral Research Program. Ia memanfaatkan atmosfera. Kita dalam bidang sains, kita menyadari bahawa atmosfera kita ada 7 lapis. 7 lapis. Pertama sekali, lapisan pertama ialah troposfera. Yang kedua, stratosfera. Kemudian mesosfera. Kemudian termosfera. Kemudian yang kelima, exosfera. Yang keenam, ionosfera. Dan yang ketujuh, magnetosfera. HAARP, HAARP, memanfaatkan lapisan keenam, iaitu ionosfera, dengan menembak gelombang elektromagnetik tertentu ke ionosfera, maka ia melahirkan suatu perubahan di lapisan ionosfera itu. Perubahan itu akhirnya berpatah balik ke muka bumi dengan menggunakan teknologi. Ini kalimat di akhir zaman, termasuk di era Dajjal, iaitu memanfaatkan teknologi untuk mengubah suai lapisan ionosfera, kemudian kesannya boleh mengubah cuaca. Wah, ini menakutkan. Boleh mengubah cuaca. Sebab itu, ketika HARP diwujudkan, termasuk di Alaska yang telah disebutkan tadi, ada kebimbangan dari pihak saintis, dan di tahap malah European Union menimbulkan rasa bimbang. Kebimbangan itu disebabkan mereka merasakan ia boleh disalahgunakan. Jadi sudah pasti Amerika menafikan. Ya. Amerika menafikan bahawa disalahgunakan. Mereka hanya mengatakan ia digunakan untuk mengkaji cuaca dan dia juga digunakan untuk memudahkan sistem komunikasi. Ya. That's all, kata Amerika. Tetapi bahagian penyiaran Kanada, CBC, History Channel dan European Union mengatakan tidak, there is something sinister about this. Ada benda yang tak kena tentang ini. Maka
bila Tuan Haji bertanya tadi, ada tak kemungkinan harb ini di era Dajjal akan merupakan teknologi yang digunakan untuk menjadikan cuaca ini senjata. Cuaca ini menjadi senjata. Negara itu I benci. I ubah cuaca berkaitan negara itu hingga lahirlah mungkin gempa bumi yang tak pernah berlaku untuk menghancurkan negara yang I benci itu. Ya. Mungkin itu boleh berlaku? Sistem harb menunjukkan ia boleh berlaku seperti itu. Dan ini nak kita kaitkan dengan hadis Imam Muslim berkaitan Dajjal. Dajjal berdasarkan sabda Nabi SAW merupakan seorang yang terkutuk yang akan mengatakan kepada langit, wahai langit, turunlah hujan. Hujan pun turun. Wahai bumi, subuhlah kamu. Terus subuh. Sehingga ada ulama mengatakan, buat kerja seperti kerja Tuhan. Buat kerja seperti kerja Tuhan. Mengarahkan langit. Langit ikut saja perintah Dajjal dengan menurunkan hujan. Tapi hari ini kita sudah boleh memahami bahawa sabda itu ada sesuatu yang tersirat di sebaliknya. Ya. Sebagaimana yang pernah ditulis oleh seorang tokoh dari Austria yang memeluk Islam. Nama Islamnya Muhammad Asad. Muhammad Asad ini pernah bertemu ulama, pergi ke Mekah, Saudi Arabia, berbincang dengan ulama, kemudian menghasilkan beberapa buah buku. Salah satu tulisannya bertajuk Road to Mecca. Road to Mecca. Dan dia mengatakan dalam buku itu, Dajjal ini merupakan satu makhluk perosak yang dilaknati Allah yang menguasai teknologi. Jadi ditafsirkan hadis-hadis seumpama yang kita sebutkan tadi kepada penguasaan teknologi. Dan tidak mustahil, saya ulangi, tidak mustahil harb ini digunakan untuk menghancurkan negara-negara yang tidak selari dan sebulu dengan Dajjal, dan sekaligus dengan cara demikian Dajjal menguasai dunia. Dan Dajjal sudah pastinya tidak keseorangan, dia ada jemaahnya. Dan berdasarkan hadis sahih disebutkan antara orang yang akan menyokong antara jemaah Dajjal ialah Yahudi Isfahan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW mengatakan Dajjal datang dari timur. Dajjal ini datang dari timur. Hadisnya sahih. Dan Yahudi Isfahan juga dari timur. Di samping wanita dan juga anak-anak luar nikah. Ini geng-geng Dajjal. Jadi Dajjal ada tim dia. Dan tidak mustahil harb. Tak mustahil. Harb merupakan antara teknologi yang akan dimanfaatkan oleh Dajjal ataupun yang seumpamanya untuk menghancurkan dan menguasai bumi. Tidak mustahil. Dan cuaca dunia sedang berubah pada waktu ini. Berubah dengan kadar yang agak luar biasa. Tempat yang tidak pernah turun salji tapi boleh turun salji. Tempat yang tidak dijangka berlakunya tsunami, terjadinya tsunami. Apakah ini merupakan satu petanda bahawa dunia telah pun akhir zaman dan teknologi Dajjal telah mencapai ke tahap kemuncaknya? Sergei Monas, seorang wartawan dari Kanada, ditemui mati kerana sakit jantung. Di dalam rekodnya, dia tidak mempunyai rekod penyakit tersebut. Tetapi dia ditemui mati kerana didapati kerana sakit jantung. Bunyinya pelik. Tapi Sergei Monas adalah wartawan pertama yang membongkar tentang harb ini. Teruskan bersama kami dalam Halakah. Ia pasti datang, banyak lagi yang akan kita perkatakan dan berikan rinci analisis. Kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih bijak mentafsirkan daripada apa yang kita lihat, daripada apa yang tersirat. Dan dunia yang sedang kita hadapi ini adalah dunia yang puas. Dunia yang penuh dengan teka-teki. Dan satu perkara yang langsung kita tak terjangka apabila kita kupas tentang projek harb tadi, bagaimana menjadikan cuaca untuk menyerang sesebuah negara. Bunyinya macam tidak logik, tapi itu sebenarnya yang sedang berlaku. Dan kita percaya bahawa itu merupakan salah satu daripada perkara yang sangat menakutkan dan boleh dilakukan pada bila-bila masa. Sejauh mana kebenarannya, wallahu alam. Baik, kita akan beralih kepada Dr. Daniel. Dr. Daniel, kita biasa melihat isyarat-isyarat mata satu seperti ini. Isyarat-isyarat mata yang dipejamkan sebelah mata. Dan saya percaya dia adalah bukanlah sesuatu yang sewenang-wenangnya begitu. Dan saya percaya ia adalah mewakili jenama, branding. Dan ini adalah branding kepada
Dajjal. Jadi mungkin doktor boleh ulas situasi tentang mata satu ini dalam industri hiburan contohnya. Ya. Terima kasih Tuan Haji, Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Bila kita kembali kepada dalil berkaitan Dajjal, nas berkaitan Dajjal, ulama mengatakan dalil hadis-hadis berkaitan Dajjal, dalil sahihnya bukan satu dua. Begitu banyak. Sehingga tidak boleh kita nafikan lagi bahawa Dajjal itu memang bakal wujud. Tak boleh kita nafikan. Ada yang mentafsirkan Dajjal sebagai sesuatu yang simbolik. Simbolik tentang kejahatan. Bukan individu. Itu juga tidak boleh kita terima. Sebab hadis-hadis yang begitu banyak, yang sahih, menunjukkan ia bukan sekadar simbolik. Ia manusia tertentu yang cukup jahat. Dikaitkan dengan Ibnu Sayyad, Ibnu Qattan yang merupakan manusia. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga tentang mata. Yang ada berkaitan dengan tajuk kita. Isyarat mata satu. Jadi, kalau kita ambil nas, Nabi SAW mengatakan Dajjal ini, mata dia dua. Mata Dajjal dua. Dan riwayat yang paling banyak menceritakan, mengatakan, walaupun matanya dua, yang di sebelah kanan itu tersembul seperti anggur tanpa cahaya. Jadi mata belah kanan tu nampak beluh lah Ustaz. Beluh. Tak boleh digunakan. Mata belah kiri boleh digunakan. Tetapi ada kulit yang menutupinya sedikit. Di mata di sebelah kanan tersembul seperti anggur tanpa cahaya. Artinya langsung buta. Yang di sebelah kiri itu ada tutupan kulit. Menyebabkan Muhammad Asad dalam buku Road to Mecca merumuskan bahawa ini lambang satu makhluk perosak yang berdasarkan hadis hanya dapat memanfaatkan satu mata. Itu berkaitan dengan isyarat satu mata itu. Yang dah hanya dapat memanfaatkan satu mata untuk memberi peringatan pada kita bahawa Dajjal ini dia tak sempurna. Penglihatannya tak sempurna. Dan tidak kesempurnaan penglihatan itu dikaitkan dengan kafarah, kekufuran, menampakkan bahawa dia cuma melihat dan bersetuju dengan benda-benda yang sesat lagi kufur. Apa kaitan dia dengan industri hiburan? Okey. Lantas bila kita kait dengan isyarat masa satu, walaupun kita tak mengatakan Illuminati ini semua sebenarnya di belakangnya Dajjal, kita tak berani berkata demikian, tapi macam Tuan Haji sebutkan tadi, mungkin ada unsur branding. Mungkin Allah mentakdirkan bahawa sebelum Dajjal datang betul-betul, dan Dajjal ini mata yang boleh dia manfaatkan cuma satu, Allah mentakdirkan bahawa sebelum dia betul-betul datang, kekufuran akan datang dulu, sistem kufur datang dulu, media kufur datang dulu, sinema kufur datang dulu, drama kufur datang dulu, pergaulan kufur datang dulu, yang semua itu ada brandingnya. Tiba-tiba ditakdirkan branding itu berbentuk mata satu. Artis-artis seperti yang dipaparkan suka menunjukkan bahawa inilah kami, inilah style kami, seolah-olah itu branding. Tidak mustahil. Kita bercakap bahasa tidak mustahil sebab semua yang terpapar itu membawa kepada kekufuran, membawa kepada kemungkaran, dan yang membawa kepada semua itu makanya brandingnya sama. Jadi kita mengatakan tidak mustahil. Ini isyarat-isyarat yang selari dengan apa yang Dajjal sebenarnya nak bawa. Sejauh mana doktor umat Islam, anak-anak kita faham tentang isyarat-isyarat seperti ini? Memahami secara mendetail tidak. Sebab apa Tuan Haji? Sebab kita nak mengatakan bahawa mereka yang buat demikian itu sebenarnya mereka pengikut Dajjal pun tidak berani. Sebab tidak ada satu pembuktian. Cuma kita boleh mengatakan apa-apa pun yang jelas, yang membawa mesej demikian, mereka bukan orang yang berpegang pada konsep ketakwaan. Mereka menyemarakkan benda-benda kekufuran. Dan bila kita kait dengan kekufuran, kemungkaran, memang itulah kehendak Dajjal. Itu sahaja boleh kita katakan. The link is like that. Maka anak-anak kita tidak faham, maka kita sekarang nak memahamkan mereka bahawa branding ini
is not good for you. Perlu dijauhi. Perlu dijauhi. Itu penegasan yang nak kita buat. Branding ini is not good for you. Perlu dijauhi. Branding seperti ini berada di dalam media, di dalam filem dan sebagainya. Watak-watak kartun juga perlu wujud sekarang. Betul. Sebab itu ada kebimbangan saya, Tuan Haji. Saya bimbang bila artis-artis termasuk di Malaysia, tanpa kita buat pertuduhan apa-apa, termasuk di Malaysia saya bimbang. Walaupun mungkin tidak buat begitu, tak buat masa tangan begitu, tutup mata sebelah, tidak. Tapi yang saya bimbangi ialah pengaruh. The influence is there. Pengaruh ini bahaya. Dia nak berpakaian seperti mereka, nak berperangai seperti mereka, nak bergaul bebas seperti mereka. Dan artis-artis ini ada pengikut. Ada followers. Followers yang mengikut, maaf cakap, secara membuta tuli. Sebab itu kalau artis-artis ini tidak disedarkan tentang perkara ini, mereka terperangkap dan mereka memerangkapkan pengikut-pengikut mereka. Baik, Dr. Daniel, simpan dulu tenaga anda. Kita nak beralih kepada Ustaz Tarmizi, indikator kita tentang persoalan yang dibangkitkan oleh Dr. Daniel. Sedang penonton yang dimuliakan Allah, saya tak nampak apa yang menjadi penyelamat kepada kita, melainkan kita mesti jauhkan perkara yang disebutkan tadi dan masuk dalam agama kita secara keseluruhan. Jangan ambil situ sikit, dalam bab ni kita ambil agama, dalam bab sana kita ambil orang barat dan sebagainya. Cukuplah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 208. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan secara keseluruhannya dan janganlah kamu mengikuti akan jejak langkah syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Musuh yang nyata yang telah pun dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi telah pun disampaikan. Penonton yang dimuliakan, seperti yang telah pun dijelaskan oleh Dr. Daniel tadi, seorang lelaki yang bernama Tamim Ad-Dari yang hidup di zaman Rasulullah SAW telah pun berdepan dengan Dajjal secara one by one, dan dia telah pun berinteraksi dengan makhluk yang bernama Dajjal ini. Dajjal yang akan keluar nanti, Tamim Ad-Dari telah pun bertemu dengannya, berdepan dan bersoal jawab. Banyak kupasan menarik yang telah pun dinyatakan, dan yang pasti Dajjal sebenar seperti yang dijanjikan akan keluar. Isyarat mata satu ini adalah isyarat yang memperlihatkan mata sebagai satu unsur yang melihat dan memantau seluruh penduduk yang berada di atas muka bumi ini. Dan hiburan, industri hiburan dijadikan sebagai salah satu platform untuk mencarikan manusia jauh daripada agamanya, jauh daripada Tuhannya, dan lebih dekat dan dekat lagi dengan Dajjal laknatullah. Kita akan berehat dulu seketika. Kita akan dengar banyak lagi kupasan dan rinci analisis yang diberikan oleh kedua bintang ilmuwan kita bersama dengan analisis yang akan disampaikan oleh Dr. Daniel. Penonton yang dimuliakan umat Nabi Muhammad yang dicintai, perjalanan kita, kehidupan manusia dan yang kita lalui sebenarnya mungkin sedang menuju kepada hari-hari dan detik-detik terakhir. Daripada usia bumi 13.7 bilion tahun, pasti bumi ini dan juga jagat raya ini akan menuju titik kehancurannya yang dinamakan sebagai kiamat. Baik, kita akan bersama dengan Dr. Daniel. Doktor, kalau kita lihat, dunia memang mengetahui tentang kejahatan yang dilakukan oleh Dajjal
dan juga kejahatan yang dilakukan oleh para pemuja mereka seperti kelompok Zionis Yahudi. Apakah sebenarnya peranan yang dilakukan oleh kelompok Zionis Yahudi ini dan hubung kaitnya dengan Dajjal Al-Masih yang bakal muncul nanti? Ya, Tuan Haji, Ustaz, tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan. Yahudi dan Dajjal ada perkaitan yang rapat, Tuan Haji. Ya. Sebab ahli Sahih menyebutkan bahawa Dajjal akan datang bersama-sama dengan 70,000 Yahudi Isfahan dengan memakai pakaian selendang Toyalisah. Toyalisah ini ialah selendang dan pakaian khas Yahudi Isfahan. Dapat dikenali secara khusus Yahudi Isfahan. Mereka akan bersama dengan Dajjal. Kemudian dia sampai itu wanita-wanita, anak luar nikah dan sebagainya. Mereka akan bergabung usaha untuk membantu perjuangan Dajjal menegakkan kekufuran. Jadi Zionis ada berkaitan dengan Yahudi. Yahudi ada berkaitan dengan Dajjal. Itulah perkaitannya. Akhirnya Yahudi ini akan bertindak untuk melaksanakan agenda Dajjal dengan pelbagai cara, dengan pelbagai strategi. Salah satunya yang telah kita sebutkan tadi, hendak kita perkembangkan sekarang ialah di sudut media. Media, kita lihat sebagai contoh setiap tahun filem berjumlah lebih kurang 600 filem dikeluarkan oleh Amerika. Ditaja oleh Hollywood. Dan di sudut internet pornografi, online pornografi, kajian menunjukkan bahawa setiap saat lebih kurang $3,000 Amerika. Setiap saat lebih kurang $3,000 Amerika dibelanjakan untuk online pornografi. Kita lihat media telah menyemarakkan kekufuran. Dan ini ada berkaitan dengan isyarat mata satu. Bila kita sebut artis-artis dan sebagainya membuat isyarat mata satu, bukan mata sebelah itu yang hendak kita fokus. Yang hendak kita fokus, the message behind all this. Membuat begitu, ialah kita kata, buat begitu apa salahnya tangan dia, mata dia. Ambil gambar sekejap. Ambil gambar sekejap, apa salahnya selfie. Ya. Tetapi kita nak mengatakan tidak semudah itu, bro. Dia ada message. Message. Masing-masing buat begitu. Dia ada message. Dan kita lihat akhirnya cara hidup mereka yang buat begitu. Apa yang mereka popularkan dari kalangan yang buat begitu. Mesejnya akhirnya yang hendak mereka popularkan ialah kafarah. Sistem kekufuran. Pergaulan yang berdasarkan kekufuran. That's the message. Dan oleh sebab apa yang mereka popularkan akhirnya dengan mengisyaratkan mata satu itu ialah kekufuran, itu yang ada perkaitan tajuk kita, isyarat mata satu dengan Dajjal. Sebab Dajjal didainya kafarah. Menampakkan itulah yang akan dia semarakkan, dan sekarang semua itu sedang mula disuburkan, mula ditegakkan satu persatu. Justru pada hari ini kita hendak membuat sesuatu. Sebab itu bila kita nak membuat sesuatu mesti kita balik pada rodokan kita. Sebab itu Tuan Haji, Ustaz, bila kita baca Fatihah, di hujungnya cukup signifikan. Kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Oh God, oh Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini bukan ciptaan kita. Dia mesti jalan yang Allah mahu. Jalan yang Allah mahu bagaimana? Ustaz, alhamdulillah Ustaz sudah bacakan ayat yang cukup bagus tadi. Al-Baqarah 208. Jalan yang lurus ini kalau ikut pemikiran kita, semua masing-masing ada idea tersendiri. Tetapi ini agama Allah, ini dunia Allah, Allah mau begitu, buat begitu. Apa yang Allah mau? Allah kata udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam Islam. Sahabat Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Qatadah dan sebagainya mentafsirkan udkhulu fis silmi kafah. Silmi itu Islam. Artinya masuk melaksanakan Islam en toto, sepenuhnya. Bukan pergi masjid, Islam. Kemudian konsert, ikut artis-artis sesat di barat. Bukan. Ayat itu mengatakan jalan yang lurus, masuk Islam completely.
anywhere, everywhere. Itu konsepnya. Dan di hujung Fatihah Allah mengatakan minta jalan yang lurus, ghairil maghdubi alaihim. Jangan ikut orang yang maghdubi alaihim. Orang yang Allah marah, murkai, maghdub. Waladdallin, juga jangan ikut dhalin. Signifikannya besar ni. Orang Islam kita baca Al-Fatihah berulang-ulang kali. Kena faham. Apa signifikannya? Jalan yang lurus berkait dengan Al-Baqarah 208. Masuk ikut sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Dan jangan ikut golongan yang maghdub. Ulama tafsir mengatakan golongan yang maghdub alaihim, golongan yang Allah murkai, Yahudi. Apa jadi pada Yahudi? Yahudi ini bukan tak baca Taurat. Tapi apa yang Taurat kata dia buat lain. Allah kata sebagai contoh, Quran ceritakan, jangan bekerja pada hari Sabtu, kisah hari Sabtu. Dia tangkap ikan juga. Jadi dia baca, bukan main lagi baca. Tapi Allah kata lain, dia buat lain. Allah marah. Dhalin siapa? Nasara. Nasara, dia ubah agama. Nabi Isa Rasul naik pangkat jadi anak Tuhan. Dua-dua ini mu jangan ikut. Jadi apa berlaku pada kita? Kita ada segolongan baca Quran, tapi apa Quran kata lain, dia buat lain. Macam Yahudi. Macam Yahudi. Ada golongan nak ubah Islam. Nak mengatakan, lelaki boleh menceraikan isteri, sekarang kita ubah. Isteri juga boleh menceraikan suami. Nak ubah. Seperti puak Kristian. Dhalin. Sedang melanda kita. Di era Dajjal ataupun di era mendekati Dajjal. Sebab itulah kita sebutkan tadi, perlu difahami betul-betul senario kita. Semoga dengan kefahaman yang betul, berbalik pada Quran dan Sunnah, kita tak jadi maghdubi alaihim, tak jadi dhalin, tapi kita menjadi golongan yang di atas siratum mustaqim, sebagaimana yang kita sebutkan tadi itu, Haji. Baik. Jalan yang terbentang adalah jalan yang rumit. Inilah yang sedang kita lalui pada hari ini. Bukan saja kita, bahkan bagaimana kita menyiapkan kondisi untuk anak kita, cucu kita dan juga generasi pelapis yang akan datang. Namun kalau saudara tekun menyaksikan halakah minggu by minggu, setiap minggu, kita akan dapat menyaksikan dan melihat betapa rinci, betapa dekatnya tanda-tanda besar kiamat yang bakal muncul. Dan salah satunya adalah tanda keluarnya Dajjal. Bilakah keluarnya Dajjal? Ia akan keluar dalam fasa masa yang keempat, di dalam fasa yang sedang kita berada sekarang. Kita telah pun melalui fasa masa keempat ini selama 92 tahun. Dan di dalam fasa inilah akan menyaksikan segala fitnah dan kehancuran yang bakal terjadi, dan umat Islam akan dihentam habis-habisan. Kita akan berjumpa lagi pada hari, ruang dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Halakah? Ia pasti datang. Jumpa lagi dan teruskan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.